اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6, baris bawah sekali. Muka surat 6, baris bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan maknanya makna keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat dan pada af'al, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersusun daripada dua zat atau lebih, bersalahan kebanyakan makhluk. Bersusun ia kebanyakan makhluk daripada beberapa banyak zat. Apa dia beberapa banyak zat ni? Iaitu segala juzuknya juzuk bagi zat. Dan bersusun daripada beberapa banyak zat ini dinamakan dia kam muttasil pada zat. Dan bahawasanya Ta'ala tiada menduai baginya, bagi Allah pada zat. Maka jadi ia berbilang. Dan berbilang ini dinamakan kam munfasil pada zat. Dua kam ini, kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, ternapi kedua kam tadi ni dengan wahdaniyah pada zat. Dan makna keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat dan pada af'al, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya, zat Allah bersusun daripada dua zat atau lebih. Ini nak pergi terlebih dahulu kepada makna yang pertama bagi keesaan pada zat. Jadi keesaan pecah kepada tiga. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada af'al. Kemudian keesaan pada zat pecah dua makna. Keesaan pada sifat pecah dua makna. Keesaan pada af'al pecah dua makna. Berarti kalau kita perinci ada 6 keesaan. 3. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Itu tak perinci lagi tu. Sebab tiap-tiap satu keesaan tadi ni, keesaan pada zat ada 2 pula makna. Keesaan pada sifat ada pun 2 pula makna.
Keesaan pada af'al ada 2 pula makna dia. Jadi kalau kira 6 keesaan, kemudian nak tolak pula al-kumumus sittah dia panggil. Kam yang 6. Tu nak tolak belaka tu. Kam yang 6. Mana kam yang 6? Kam muttasil, kam munfasil pada zat, kam muttasil, kam munfasil pada sifat, kam muttasil, kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. Cerita dulu ni. Tak usah duduk gaduh lah ni. Nanti apa ni dah kam ni, nanti dulu sebut dulu. Lepas tu cerita semula. Sebut dulu. Jadi kita nak pegang keesaan ni pada 6 makna. 6 keesaan. Kemudian hak ternapi, hak tertolaknya 6 kam. Al-kumumus sittah. Kam yang 6. Kam ni bilangan-bilangan yang 6. Muttasil, munfasil pada zat. Muttasil, munfasil pada sifat. Muttasil, munfasil pada af'al, pada perbuatan. Yang mana macam sebut minggu lepas, nama ilmu ni yang masyhurnya nama ilmu tauhid. Tauhid ni daripada wahdaniyah nah. Sebab apa? Sebab wahdaniyah menjadi asas kepada pembicaraan sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi pula pembicaraan wahdaniyah adalah pembicaraan yang paling sehu. Paling masyhur. Paling masyhur pembahasan sifat Allah adalah pembahasan sifat wahdaniyah, keesaan. Tapi kita tu yang perekah tu nak kena kemah molek, ada 3 dah pula keesaan di situ. Secara kasar lagi tu. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada af'al. Perici jadi 6, jadi masyhur pembicaraan sifat wahdaniyah. Jadi nama ilmu dikenali dengan nama ilmu tauhid. Jadi selain daripada makna ke-6 keesaan tu, kita nak kena boleh cerita hak pegangan, tak susah dah hak pegangan ni. Nak kena boleh cerita satu-satu tu. Kalau kita kadang-kadang tak boleh nak cerita keesaan pada zat 2 makna, tapi di pegangan kita memanglah ada kedua-dua keesaan tu. Mana contohnya makna yang pertama, keesaan pada zat dengan makna zat Tuhan tidak berjuzuk. Ni kita berjuzuk, banyak-banyak juzuk. Memanglah kita seorang, satu orang, tetapi di kita ada berapa juzuk? Ada bahagian kulit, bahagian daging, bahagian tulang, bahagian kepala, tubuh, tangan, kaki, belah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu panggil banyak juzuk gitu. Tidak keesaan seumpama tu. Tidak keesaan. Tapi kita cakap seorang lah juganya. Satu lah juga. Mari berapa orang? Banyak mari. Banyak mana pula? Tak kata ramai lah, ramai orang. Banyak. Banyak apa? Banyak ni. Kepala mari, tangan mari, kaki mari. Banyak. Orang pun pelik pula lagi tunya. Dah sungguh. Banyak sungguh mari ni. Tapi kita, dari segi lorak kita ni panggil satu. Panggil seorang. Benarnya tak panggil satu gitu. Ini lorak cakapan kita, jangan buat cakap pelik pula. Orang kata ngaji mana pula dia ni. Cakap di peseng kita, tak pun nak betul ni. Dia kata mari banyak, kepala, tubuh mari belaka. Kulit mari, daging mari, tulang mari, orak pun mari. Mana apa kata? Banyak juzuk. Adapun zat Allah Ta'ala tidak berjuzuk seumpama tu. Itu memanglah pegangan kita dah. Tapi kalau tanya keesaan pada zat, keesaan pada zat Allah satu, tak ada Tuhan yang kedua. Itu makna yang kedua dalam kitab pada Faraid ni. Jadi 2 makna. Maknanya kita tak boleh nak cerita. Tapi ke-6 keesaan duduk sini. Ke-6 pembicaraan keesaan duduk sini dah. Cuma nak cerita hak mana hak 6 tu, tak pandai nak cerita. Kemudian hak ternapi kam yang 6 tu, memanglah kita ternapi kejap dari akidah kita. Zat Tuhan tidak berjuzuk. Tu menafikan kam mutasil pada zat.
Tak ada Tuhan yang kedua. Itu menafikan kamu fasih pada zat. Zat Tuhan satu-satu je. Kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Bukan ada 2 kudrah, bukan ada 3 kudrah. Itu menafikan kamu tasih pada zat. Tak ada dia yang lain daripada Allah. Sifat sama macam sifat Allah. Memang pegangan kita gitu. Kalaulah ada sifat di makhluk yang sama dengan sifat Allah. Kudrah Allah memberi bekah. Kudrah yang di makhluk memberi bekah. Itu kan munfasil pada sifat. Kita tolak dah tu awal-awal. Ni di sini dah akidahnya. Cuma suruh perici tu dah pandai. Kita nak ngaji biasa sampai kat tu lah. Pekat kita pegangan ni insya-Allah lah. Kita duk ngaji sok modah kaedah sifat dia insya-Allah walaupun tak ada cerita. Tapi seeloknya kita sekarang ni kita kena pandai cerita. Pandai cerita dan nak cerita pada siapa? Cerita pada anak cucu kita lah. Kalau nak cerita bab tauhid anak cucu kita tak layan duk main geng. Dan anak cucu balik pun dia tak layan ke tak ki tu. Bukan cucu-cucu zaman itu. Lopak atas tekok toki lalu. Dah kita ke mana-mana pun. Jember ke toki lalu pergi ke mana-mana pun. Dia tak duli. Kadang-kadang kena suruh salam ke toki. Pergi salam. Pergi salam pun tangan sebelah salam, tangan sebelah pegang telefon. Gitu je. Ke mana? Daerah mana dah ke tokinya. Ketuk. Dah tu nak cerita mana? Nak cerita bab pegangan. Ada peluang kita celah lah, kita selik lah. Celah kalau ada peluang. Tapi nak kena pandai lah. Nak kena pandai cerita lah ni kita duk ngaji ni. Untuk pegangan kita, insya-Allah lah untuk pegangan. Tapi ini pembicaraan sifat yang ke-6, sifat wahdaniyah ni menjadi asas pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mari daripada zahir syahadah Islamnya asyhadu an la ilaha illallah. Itu daripada zahir Islam. Nak pergi kepada kepercayaan ni, iman dengan Allah. Contoh dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada kitab hadis Imam Nawawi Riyadhus Salihin. Dalam bab muraqabah didatangkan hadis Jibril. Hadis Jibril ni, Jibril datang atas rupa seorang lelaki yang tidak dikenali, tanya Nabi berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ihsan. Bila Jibril alaihissalam tanya Nabi, akhbirni anil iman ya Muhammad, cerita akan daku berkaitan dengan iman. Nabi pun jawablah 6 rukun iman kita duk ngapa tu. Antu mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah. Dalam syarah Dalilul Falihin, engkau beriman dengan Allah ay bi annahu wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Di situ lalu dah. Bahawa engkau beriman dengan Allah, yakni beriman dengan bahawasanya Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Baru lagi kepada sifat-sifat Allah yang lain. Dimulai dengan bi annahu wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Beriman dengan Allah dengan makna engkau beriman bahawasanya Allah Taala esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan. Dia mula situ tu. Iman kita. Tapi mari daripada zahir kita Islam. Zahir Islam kitanya asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah ni, tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna Allah jua Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya esa. Jadi di syahadah yang pertama tu, asyhadu an la ilaha illallah dengan makna penyaksian Allah Ta'ala esa. Ada ni. Asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah
dengan makna Allah jua Tuhan, dengan makna Allah esa. Kudrah, iradah, ilmu, tak mari lagi situ tu. Tak ada. Tak syahadah kita tu. Orang kafir nak masuk Islam, tak ada kena baca benda lain, tak ada kena sebut benda lain. Tak ada kata orang kafir nak masuk Islam kena baca Fatihah sekali. Tak ada. Orang kafir nak masuk Islam kena baca Qul Huwallah sekali. Tak ada. Orang kafir nak masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tu. Sehingga mereka mensaksikan bahawa tiada Tuhan malaikat Allah dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Ni orang kafir nak kena sebut. Orang kafir nak kena ucap 2 kalimah syahadah. Dia ucap 2 kalimah syahadah, jadi Islam dianya, beriman dianya, mati lalu dah lepas dia tu syurga dia. Bayangkan sebelum tu kalau mati kekal neraka. Lepas mengucap mati syurga. Kedudukan besarnya 2 kalimah syahadah. Tapi di syarah yang pertama, tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan, keluarnya esa tu lah. Keluar tak kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, keluar tak? Tak. Yang keluarnya wahdaniyah tu. Tu syahadah. Keluar wahdaniyah, keesaan. Lepas tu wahdaniyah menjadi asas. Jadi asas kepada pembicaraan sifat-sifat yang lain. Apabila Allah Ta'ala esa, pastilah ada, tidak ada permulaan. Sebab kalau asal Allah Tuhan yang satu tak ada Tuhan lain, nak ada Tuhan, nak ada warna Allah. Nak ada warna Allah. Sekarang ni syahadah kita Allah esa. Wahdaniyah. Faham dah wahdaniyah? Ada Allah, mestilah tidak ada permulaan. Sebab kalau asal Allah tak ada, siapa nak buat Allah? Sebab Allah jua Tuhan, tak ada Tuhan lain. Pada ni. Jadi Allah yang esa, pastilah tidak ada permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil mana? Ambil esa tu lah. Bila Allah esa, hanya Allah jua Tuhan, pastilah Allah jua Tuhan yang mengadakan segala-gala ni, pastilah ada sifat kudrah. Kalau lemah nak buat makhluk macam mana, sebab tak ada Tuhan yang lain. Kalau ada 2 Tuhan, kuasa sikit-sikit pun, tu kuasa separuh. Tuhan satu lagi kuasa separuh, boleh kau pakat buat. Sekarang ni Tuhan Allah satu jua, pastilah Allah kuasa sepenuhnya. Ada ni. Mari mana Allah kuasa yang sempurna? Mari daripada wahdaniyah lah. Ini kedudukan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah macam sebut minggu lepas lah, selebih-lebih zikir kita maklum la ilaha illallah. Lahir ke dunia, azan dan iqamah, di dalam tu ada penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Azan dan iqamah. Nak mati pula ajar dengan la ilaha illallah. Mati dengan la ilaha illallah masuk syurga, Nabi kata. Tak ada ni. Besarnya kedudukan la ilaha illallah, mengesakan Allah. Lepas tu kita nak berakidah dengan la ilaha illallah. Kita nak hidup atas la ilaha illallah. Kita nak bawa kalimah la ilaha illallah. Tapi kena faham molek lah ni. Bawa kalimah la ilaha illallah, bukan tulis kalimah la ilaha illallah di atas kertas ke kita pun bawa kalimah gitu. Tak. Ke bawa kalimah la ilaha illallah mana? Tulis hak molek, bubuh dalam frame, kita pun bawa la ilaha illallah tu. Tak. Bawa la ilaha illallah, kita nak hidup atas la ilaha illallah, kita nak mati atas kalimah la ilaha illallah. Akidah.
Kalau mulut kita banyak berzikir dengan la ilaha illallah, tapi tidak berakidah dengan la ilaha illallah, tak ada faedah sikit habuk pun. Sebab itulah dalam kitab Tazkirah bagi Imam Qurtubi, hak berkaitan dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam dengan la ilaha illallah, nescaya akan masuk syurga. Akhir kalam dengan la ilaha illallah serta berakidah dengan la ilaha illallah. Kalau akhir kalam dengan la ilaha illallah tetapi tidak berakidah dengan la ilaha, tidak ada faedah. Patut pentingnya akidah. Sebab tu orang yang nak mati, kita ajar dia mengucap dengan la ilaha illallah. Kita ajar dia mengucap dengan la ilaha illallah. Hukumnya apa? Orang nazar. Kita disuruh ajar dengan la ilaha illallah. Kita sebut mengucap. Mengucap ni asyhadu. Awak nak masuk Islam, kena mengucap tu asyhadu. Ni kita kata orang nak mati ajar mengucap. Asyhadu juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu dalam drama. Sebab kawan tu tak mati pun, esok drama lain pula muka dia juga. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita ajar orang nak mati dengan asyhadu an la ilaha illallah ni orang kafir. Bukan wajib kita ajar ke dia. Kalau dia tu kita kena molek dia, memang dia minat ke agama. Dia minat. Kita kawan dengan dia kan, kita duduk cerita ke dia, dia pun banyak tanya kita, nampak nak ke Islam dia nak ke Islam tapi dia masih lagi tangguh, tunda. Tapi kecenderungan dia nak pada Islam. Tiba-tiba nak mati. Wajib kita ajar dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni awal ajar gini orang nak mati. Orang kafir. Hak yang diharapkan Islam. Dia pun turut kita mengucap, maka dihukumkan dia sebagai orang Islam. Jenazahnya kena kita yang uruskan. Tapi persoalannya pada masa dia mengucap dekat nak mati itu dengan 2 kalimah syahadah, kita seorang je hak ada, tak ada orang lain. Kita pun riputlah kepada pihak berkenaan. Dia akan tanya, dia mengucap depan saya, siapa depan saya? Siapa lagi saksi? Tak ada, saya seorang je. Lepas tu pihak berkenaan tu terima ke tak penyaksian kita tu, wallahu alam lah tu. Dari segi hukum syarak, kena terimalah penyaksian dia tu. Walaupun hanya seorang saksi. Tetapi kalau nak pergi kepada pembicaraan harta dia nak buat macam mana, sebab dia ni orang Islam dah, itu perlu pada 2 saksi atas Islam dia tu. Ni semata-mata nak uruskan jenazah dia. Penyaksian dia orang Islam hanya 1 orang sudah cukup. Ikut syariat kita lah. Tapi kalau kita bawa beritahu kepada pihak berkenaan dengan kita seorang je yang dengar, kita jadi si orang lain tak ada, diterima ataupun tidak tak tahulah. Dari segi hak undang-undang ni, faham tak? Kita kena geripuk lah. Sebab jadi kefarduan daripada kita tu. Kena urus jenazah dia orang Islam dah. Dan memang tak ada surat-surat. Surat apanya? Orang lain pun tak ada. Kita seorang je hak ajar dia. Kita seorang je hak ada situ. Nak kira mana tu. Jadi hak tu je lah ajar asyhadu. Ajar mengucap ni. Mengucap dia ni. La ilaha illallah panggil mengucap la ilaha illallah. Mengucap ni bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ke la ilaha illallah pun mengucap kau. Panggilan kita tu lah. Orang kafir nak masuk Islam, kena mengucap lah. Apa dia mengucap? 2 kalimah syahadah tu lah. Lepas tu orang mati, kena ajar mengucap. Apa dia mengucap? Tak payah bahas dah tu, kita faham dah. Kita faham dah. Tapi jangan pakai drama tu. Asyhadu. Tak ada itu.
Jadi apa hukum orang nak mati, kita ajar dia dengan la ilaha illallah, apa hukum? Kadang-kadang tengok orang nak mati, kita lari, takut. Takut lekat badi ke apa, mana. Ataupun kalau orang nak mati tu aksiden pula, lagilah kita takut, dia berdarah begitu. Pesang kita situ. Orang ingat kedua orang mati, orang ingat. Waktu mati berdarah. Oh ni mati tak berdarah pun. Kena-kena tu bangun. Apa benda? Dah. Orang aksiden, tak ada orang lain di situ, nazak dianya. Macam mana tu? Ajar la ilaha illallah, tak apa hukum? Sunat, bukan wajib. Hak tadi wajib, ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah kepada orang kafir yang kita harap keislaman dia. Tu. Orang hak nak mati ni orang kafir yang kita harap keislaman dia, sebab kita kenal dia macam tadi nah. Dia memang nak masuk Islam, nak masuk Islam, nak masuk Islam. Tapi ada sokmo hak yang menghalang dia tu. Takut dia ke, dia ada macam-macam lah. Tahu? Jadi orang kafir yang kita harap Islam gini, hak wajib dia nak mati, kita ajar dengan 2 kalimah syahadah. Adapun orang Islam kita ni, dia nak mati nazar. Kita nak Nabi perintah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang nak mati tu dengan la ilaha illallah. Apa kau ajar tu? Sunat. Mana kalau kita lari pun tak berdosa lah kitanya. Faham tak? Sebab apa gitu kalau dia mati tidak sempat kata la ilaha illallah. Dia hak besar di situ dia. Iman, akidah masing-masing. Tapi disunatkan kita ajar dia dengan la ilaha illallah. Ada ni. Sunat je. Sebab apa yang pengiktibaran di situ, perkiraan di situ bukan di lidah la ilaha illallah, di akidah tu la ilaha illallah. Tapi hak lidah sunat kita ajar, lidah dia kata la ilaha illallah, serta hatinya berakidah dengan la ilaha illallah, ada nilai syurga dia. Tapi kalau lidah je la ilaha illallah, hatinya tidak, tak ada nilai. Kan tak ada nilai. Sebab tu kepada hati. Sebab tu kita jangan salah faham. Dia aksiden. Kritikal dianya, kita berani. Kita pergi lalu dekat dia, kita pun ajar di tepi telinga dia, la ilaha illallah. Senyap. Tak nyauk panggil apa dah? Tak turuk. Nyauk tak nyauk. Nyauk tu ya tau. Dia tak turuk. Mati tak mengucap. Jahat kesudahan dah dia. Jangan. Tu mati tak mengucap. Bisik dah di telinga dia dengan la ilaha illallah. Tak turuk-turuk pun. Mati tak comel belaka ni. Sebab tidak akhir kalam dengan la ilaha illallah. Salah faham gitu. Sebab kiraannya di sini, bukan di zahir. Ada? Kan orang mudah nilai gitu kan. Dia akhir kalam dengan la ilaha illallah. Kita mudah-mudahan dengan akidah pun la ilaha illallah, kita khizam baik. Itulah. Hak tak mengucap pun atas iman masing-masing. Batulah kita ajar la ilaha dekat nak mati tu sunat. Kemudian hak nak ajar siapa pula tu kena ngajilah. Kalau masa nazak tu ramai. Anak menatu ada apa semua ni, ada belaka ni. Duk khumung ni. Disunatkan hak ajar tu hak tak makan pusaka. Sunat dipilih orang tak makan pusaka. Suruh menatu ajar. Bukan anak dia ajar, menantu ajar. Ada ni. Sunat gitu. Sunat dia gitu. Tapi kalau anak nak ajar, anak ajar gilah. Dia sunat orang yang tak makan pusaka. Kalau kamu makan pusaka ni, duk ajar nak mati cepat tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Segar mega kawan tu kemudian. Aku ingat lagi hok duk ajar dengan la ilaha illallah. Mulut aku mati kalau gitu. Ada ni. Tak. Ni memang pembicaraan kitab ni. Mana kalau ada orang lain sunat ajar tu hak tak akan pusaka.
Menantu ke cucu ke. Cucu tak akan bersaka sebab dia ada anak lelaki. Mana awak tak akan bersaka yang ajar. Mana ni? Jangan ajar tu orang yang makan bersaka dan orang yang berseteru. Kita ngedi memang duk balas sama dah. Kita gajar la ilaha illallah. Kamu tu selok sekejap je bukan nak mati pun. Selok sekejap apa? Ni hypo apa? Diselok je sekejap. Jumpa lalu hok duk balang dengan dia ni. La ilaha illallah. Bengah dia mula. Allah mementang-mentanglah balas sama, aku mati. Betul. Sunat dia gitu. Tapi kalau tak ada orang lain, hak ada tu jelah. Mana kalau tak ada orang lain, hak ada tu hak anak-anak belaka, hak makan pesaka belaka. Maka sunat pilih anak yang paling rapat. Hak bosu ke paling rapat. Sebab ni kurang sikit taumahan. Ini hukum jaga belaka ni. Ada ni. Lepas tu nak ajar macam mana bisik saja, bukan desau. Ngucap. Makruh kita desau gitu. Kita hanya bisikkan sahaja, bukan kita paksa, jangan. Kita bisikkan, lepas tu hak nak mati ni pun turut sekali berhenti. Jangan ulang-ulang, makruh. Makruh ulang-ulang, berhenti. Lama dah. Tak di dah. Lama tak lama pun dicakap ke dah? Tak ada. Dia senyap. Dah ayah. Lama dah. Sejam dah. Basi. Tak ada basi-basi. Tak ada basi pula lama dah. Selagi tak bercakap, walaupun sampai ke esok pun, jadi dah. Sebab akhir kalang tu. Dia gitu. Dia bercakap. Baru kita ajak lain pula. Sebab akhir kalam tadi tu, tak jadi akhir dah. Jadi orang lain pula dia cakapnya. Baru kita ajak pula. Kemudian tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita kena ingatlah. Dalam faridah disebut. Dalam faridah disebut di dalam tu. Pembicaraan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya. Kalaulah tidak disunatkan kita tambah Muhammadur Rasulullah. Disunatkan kita ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Untuk membezakan kita dengan Yahudi dan Nasara. Di dalam tu ada bicara kitab Fadilatul Faraid. Tidak disunatkan kita tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Kita hanya sunat sebut la ilaha illallah. Maka Muhammad Rasulullah sunat kita ingat di hati, sebut di hati. Ni contohnya orang nak mati tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Orang azan, orang iqamah serta dengan orang jawab. Orang azam iqamah Allahu Akbar la ilaha illallah. Ada tak Muhammad Rasulullah? Tak ada. Dan orang yang bang qamat tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Tak sunat tambah. Ada ni. Ni kadang-kadang ada gotok bila dia bang akhirnya Allahu Akbar la ilaha illallah. Dengar di speaker Muhammadur Rasulullah. Tak sunat. Kita yang dengar bang ni pula kita jawab faqulu mislama yaqulul muazzin. Nabi kata jawablah kamu, katalah kamu sebagaimana hak tukang bang tu kata. Tukang bang kata Allahu Akbar, kita pun kata Allahu Akbar. Tukang bang kata la ilaha illallah, kita pun kata la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Ada sunat ginilah, sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Lepas tu bila kata la ilaha illallah tu di hujung bang dan iqamah, lepas kita jawab la ilaha illallah, tu bila kata la ilaha illallah tu, kita disunatkan berdoa. Sebelum berdoa tu kita selawat. Tu sunat. Biasa dengar tak sekarang ni dalam radio Aikim, dia ada selepas debang pasang tak, dia ada selawat. Pasang tak? Kau dengar radio ke apa? Dengar radio ke apa? Dengar radio mana ada radio ke apa tu? Radio hot lagu 60-an 70-an semua tu. Radio ke apa tu? Radio apa? Radio klasik. Takut ayah haji mak haji buka radio klasik. Pokoknya ingat zaman muda-muda dulu.
Kan dia lepas daripada bang dalam di Aikim, dia ada selawat. Lepas seolah Allahumma rabbaha. Kemudian, tapi dia selawat dulu. Sunat selawat dulu baru baca doa. Kita lepas jawab la ilaha illallah, kita tambah pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak sunat. Selawat kita tak buat. Hak tak sunat tambah kita tambah. Hak sunat buat selawat kita tak selawat. Tu pelik kita tu. Orang dok suruh kita buat, orang suruh kita tak buat. Abang apa budak degil. Dah degil lah orang panggil. Lepas la ilaha illallah sunat datang Muhammadur Rasulullah sunat. Lepas tu sebelum kita baca doa Allahumma rabb hadzal da'wati tammah tu, kita sunat selawat dulu sekali. Kita selawat ke tak? Tapi selawat dalam hadis Aikin tu panjang. Kita selawat Allahumma salli ala Muhammad pun tak apa dah. Tapi selawat dia panjang tu. Memang tiap-tiap kali bang dalam dia Aikim, memang dia ada selawat baru dia berdoa. Memang sunat dia gitu. Tak ada ni. Lepas tu bila bang tu tak ada tambah Muhammad tak ada. Tapi ingat tadilah, tiap-tiap ketika yang mana tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah, kena ingat sunat, ingat hati akan Muhammad Rasulullah, termasuk tadi ketika orang nak mati. Tapi nak ceritanya kedudukan la ilaha illallah. Cerita bab tauhid. Cerita bab wahdaniyah, keesaan. Ni ilmu tauhid. Kemudian pertanyaan pertama barzah pun sama bab tanya bab Tuhan juga. Man rabbuk? Siapa tuan kamu? Tengok. Ni bab kedudukan keesaan tu. Dia tauhid. Tauhid ni daripada malaikat sampai ke selama-lamanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah selama-lamanya. Kita bangkit di hari akhirat pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dijadikan serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan jin. Dijadikan jin. Jin ni dia mukallaf lalu dah. Kita manusia mukallaf kitanya selepas balik. Dah. Mukallaf kita selepas balik. Jin mukallaf dia Tuhan buat je mukallaf lalu dah. Ada. Tuhan buat jadi mukallaf lalu dah. Bukan ada jin budak, jin tua, tak ada. Hak cerita Piramli tu dia cerita dia je tu. Maknanya lahir je mukallaf lalu dah. Lahir je mukallaf. Jin lahir je Tuhan akan beri ilmu daruri. Ilmu mana dia akan tahu berkaitan dengan Tuhan. Beriman mentauhidkan Allah ataupun tidak, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada jin yang beriman, ada jin yang kufur. Tapi jin yang beriman dijadikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan beri ilmu daruri kepada jin tadi. Tapi mentauhidkan Allah ataupun tidak, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah-perintah syariat sembahyang puasa, jin hanyalah selepas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi utusan kepada jin dan manusia. Jin pun ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin pun wajib sembahyang, jin pun wajib puasa, hukum hakam ni. Tapi jin bilakah dia wajib ni bab hukum hakam? Selepas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jin ditaklifkan syarak, diberati syarak pada mentauhidkan Allah, tidak berkait dengan diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada asal jadi lagi. Daripada asal jadi jin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mana jin yang ditauhidkan Allah? Jin yang beriman. Ada ni. Tapi sebelum diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi perintah-perintah lain kepada jin. Hak Nabi Sulaiman alaihissalam bukan rasul kepada jin. Tetapi Nabi Sulaiman mengepalai jin, menguasai jin. Bukan Nabi Sulaiman menjadi rasul kepada jin, bukan. Ada ni.
Yang menjadi rasul pada jin hanya Nabi SAW. Dan di kalangan jin pun tak ada rasul. Tak ada. Hak rasul diutus sampai kepada jin, Nabi SAW. Maka apa yang dia ditaklifkan kepada jin? Melaksanakan hukum hakam agama. Adapun mentauhidkan Allah daripada asal jadi. Bukan selepas daripada diutuskan Nabi SAW tu jin. Hak malaikah dijadikan tabi'i matbu' malaikah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid ni. Nabi Adam AS, Hawa dijadikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Nabi Adam dijadikan mentauhidkan Allah, Hawa dijadikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kurnia ilmu dah kepada mereka. Yang pertamanya mentauhidkan Allah. Selama-lamanya mentauhidkan Allah. Ini wahdaniyah. Faham tak? Dia dua paling besar dalam agama. Tauhid dan solat. Nabi kata tidak ada sesuatu. Innallaha lam yafrid syai'an afdala minat tauhid was salat. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan sesuatu yang lebih daripada tauhid dan salat. Walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikati. Jikalau ada sesuatu yang lebih afdal dari tauhid dan salat, nescaya akan difardukan ke atas malaikat. Malaikat mentauhidkan Allah. Malaikat salat, ada rukuk, ada sujud. Ni besarnya dua perkara, tauhid dan solat. Tapi yang paling besar, tauhid. Kita nak agama, tauhid lebih kurang je. Kita nak agama, semayang turun orang sahaja. Ni nak agama. Cerita agama, rupa agama, majlis surau, meriah program agama. Tapi program pembicaraan ilmu tauhid, belum ada lagi ustaz. Program bab semayang, tak ada lagi ustaz. Lepas tu kamu cerita apa? Tak ada ni. Program agama meriah. Tempat-tempat besar meriah. Yang dijemput tu orang-orang yang hebat-hebat. Orang hebat-hebat belaka. Ramai orang. Tapi pembicaraan bab tauhid tak ada. Ustaz, kita belah-belah tahun dah tak ada orang ajar tauhid. Belah-belah tahun. Dululah tu imam hak dulu hak ada tu imam lama dia ngajar tauhid sifat 20. Lepas di patching tu tak ada Allah. Dari patching bila 15 tahun dah. Lepas tu kita minta dah ustaz-ustaz mari supaya baca tauhid sifat 20, dia tak ambuh. Kita minta dah ustaz mari supaya mengajar bab semayang, dia tak ambuh. Lepas tu dia nak ajar apa? Dia nak ceramah. Dah tahu kan. Dia nak ceramah je. Tu kenapa tak ada ajar tauhid sifat 20? Dia tak ngaji. Lepas tu kenapa nak ada ajar bab semayang? Tak pandang mana. Dah ustaz apa gitu? Ni ajar wabak pun panggil ustaz. Tu bomo pun panggil ustaz ni. Baca ayat Quran ustaz. Ustaz. Siapa dia? Tu bomo. Dia panggil dia ustaz. Dah dibaca ayat Quran masa bomo. Allah gitu je. Mudahnya lah. Title ustaz ni. Go. Jadi dia tu suruh ngajar dah tak ambuh dia kata tauhid pun tak ambuh, fiqh pun tak ambuh. Ada orang sampai ke kita ni kena buat tazkirah ni sama-sama kita. Saya suka buat gapo? Muzakarah buat gapo? Bab semayang dia kata. Saya lama dah dok cari habaq semayang ni. Tak pernah ingat dah hukum akal semayang. Dia orang ngajar. Tapi dia kata lama dah dok cara bab fiqh semayang ni. Dah ingat mana dah nak ngajar bab hukum akal fiqh semayang. Oh kata berat juga. Lepas tu dok gapo dok ceramah gitu. Kadang-kadang nampak ceramah agama. Poster tu kuliah agama. Tauhid mana? Solat mana? Tak ada. Lepas tu nak kata mana kita? Atau kuliah. Lepas tu kita pula kita ni. Kita beragama. Keluarga kita beragama. Apa agama keluarga kita? Tauhid macam mana? Solat macam mana?
Tauhid ngapa rukun iman? Bukan. Ngapa sebab 20? Bukan. Bukan ngapa sebab 20? Bukan. Ni. Kena faham molek. Terutama sekali wahdah ni kena faham molek. Bukan ngapa. Payuh tu nak Rabbunallah tu. Ni nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mati dalam keadaan Rabbunallah, barulah tak ada ketakutan. Hak dalam ayat, innal ladzina qalu Rabbunallah summastaqamu tu. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbunallah, bermula Tuhan kami ialah Allah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Rabbunallah yakni mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tu Rabbunallah. Dijemah dengan mentauhidkan Allah. Bermula Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqamah atas ketaatan zahir dan batin, fiqh dan tasawuf. Barulah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang tak ada ketakutan kita menghadapi kematian. Siapa? Rabbunallah. Orang mentauhidkan Allah, summastaqamu, kemudian istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Barulah fala khaufun alaihim. Tak ada ketakutan lah. Bila kita mati berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tuhan. Bila Allah ni Tuhan, hak dia belaka. Itu keesaan pada perbuatan. Tuhan. Rabb. Tuhan yang hakiki. Yang memiliki. Yang mengatur. Yang menyusung. Yang segala-galanya. Itu Rabb, Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni akidah Fatihah. Kita kadang-kadang menyatakan bahawa Tuhan menjadi pemilik kepada sekalian. Ni sekalian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah. Tapi milik Allah dengan mana apa? Hanya kepunyaan Allah. Tak, hak dia belaka. Hak dia belaka. Barang tu hak dia yang buat, dia belaka. Itu barulah pemilik yang sebenar. Jangan pemilik sebagai pemilik makhluk. Makhluk panggil pemilik juga. Siapa pemilik, siapa tuan gudang yang besar. Siapa pemilik, siapa tuan kilang yang besar. Sianu. Dia pemilik, dia tuan gudang kilang yang besar tu. Tapi apa yang berlaku dalam tu, dia buat ke tak? Dia tak buat, dia milik akaun je. Dia senyap, hidup rumah dia je. Tapi gudang besar, kilang besar, dia yang memiliki. Mana ni? Itu pemilik makhluk yang bukan pemilik yang sebenar. Kalau kita berpegang Allah pemilik, hak apa yang berlaku, semua hak dia belaka. Gerak diam pun hak dia. Hanya dia yang buat. Itu baru pemilik yang sebenar. Jangan Tuhan ni pemilik sebagai pemilik makhluk, pemilik gudang, pemilik kilang, bukan. Itu kadang-kadang bunyi sedap. Semuanya milik Allah. Semuanya Allah menjadi pemilik. Tapi apa yang berlaku di dalam tu, Allah mengizinkan, kamulah pula buat. Bukan Allah buat dah. Memang milik Allah, tapi yang buatnya kamu. Yang buatnya kamu. Itu pemilik macam pemilik gudang kilang hak manusia je. Itu bukan Tuhan. Tuhan sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang memiliki hak dia belaka. Itu baru panggil Tuhan sungguh. Tak ada nak beza ni. Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang sebenar dengan manusia hak panggil Tuhan. Boleh panggil dia Tuhan, boleh panggil dia pemilik, tak ada salah. Tapi Tuhan pemilik sana bukan dia buat gapa-gapa pun. Cuma dia yang kepunyaan dia gudang kilang tu. Orang lain tak dia nak campur tangan. Tapi awak kerja dalam tu siapa dia? Dia buat. Dia tak buat. Pekerja dia lah yang buat. Jadi kalau Allah sebagai pemilik, apa yang berlaku di dunia sekarang ni bukan Allah yang buat. Jadi macam Allah pemilik manusia, pemilik gudang kilang je lah. Tu kadang-kadang bunyi tu macam okey je lah. Tapi tak faham juga. Yang ni Rabbunallah tu. Barulah persoalan barzah. Mar Rabbuk, siapa Tuhan kamu ni. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tauhid, solat. Tauhid, solat. Ni kita faham molek hak sifat wahdaniyah ni. Terutama sekali wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, kita tak reti nak susung pun. Wahdaniyah pada zat dua makna, wahdaniyah pada sifat dua makna tak susung, bab akidah tetap dah. Bab akidah tetap dah. Tapi hak wahdaniyah pada perbuatan, dua makna tu, hak tu kena letak molek. Kena letak molek hak wahdaniyah pada perbuatan hak dua makna tu. Mengesakan Allah pada perbuatan hak dua makna, sebaliknya mensyirikkan Allah pada perbuatan, habis tak ada benda. Mensyirikkan Allah pada zat tidak ada. Mensyirikkan Allah pada sifat, orang Islam tidak ada. Tidak ada orang Islam yang mensyirikkan Allah pada zat, tidak ada orang Islam yang mensyirikkan Allah pada zat, pada sifat. Tetapi mensyirikkan Allah pada perbuatan, termasuk Mu'tazilah. Mu'tazilah dihukumkan sebagai orang Islam, tetapi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi mengesakan Allah ni, keesaan ni pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Akan didatangkan makna pula. Makna keesaan pada zat macam mana, keesaan pada sifat macam mana, keesaan pada af'al perbuatan macam mana. Dicerita hak keesaan pada zat dahulu. Dengan makna yang pertama, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusung daripada dua zat atau lebih. Bersalahan kebanyakan makhluk, bersusung ia daripada beberapa banyak zat, iaitu segala juzuk. Juzuk tu makna zat. Maknanya zat Allah bukan bersusun dua zat ni, bukan bersusun daripada dua juzuk, tiga juzuk, bukan. Kalau makhluk macam sebut tadilah, ni banyak juzuk di zat kita. Zat kita satu, kita kata seorang, tapi juzuknya banyak. Hak ni kita pegang dah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada zat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada zat. Zat Tuhan bersalahan dengan zat makhluk. Zat Tuhan tidak berjisim, tidak berjirim, tidak berbentuk, tidak bertokor, bukan. Zat makhluk berbentuk. Itu kita pegang dah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ni tambah lagi pula ni, ulang-ulang. Sebab itulah hak tadi pecah tiga, zat, sifat, perbuatan. Kemudian keesaan pada zat dia ada dua makna pula, keesaan pada sifat dua makna pula, keesaan pada perbuatan dua makna pula. Kalau kitab kecil dia hanya cerita satu sahaja. Wahdaniyah, keesaan dengan makna Allah satu. Mana apa ni? Keesaan pada zat satu sahaja. Sifat af'al tak cerita. Keesaan pada zat dengan makna Allah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada Tuhan yang ketiga. Itu satu je. Keesaan pada sifat tak cerita, keesaan pada perbuatan pun tak cerita, keesaan pada zat pun dua makna, dicerita makna yang kedua je. Allah Tuhan yang satu. Bukan kata Allah zat yang tidak berjuzuk. Sebab Allah zat yang tidak berjuzuk, itu sudah masuk dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lepas tu keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan Allah masuk dalam sifat kudrah. Masuk dalam sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah, yang mengada, yang meniadakan sekalian perkara yang berlaku ni. Masuk dalam kudrah. Kalau secara kasar sungguhlah, secara rekah sungguh, wahdaniyah, keesaan dengan mana Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Itu saja dia bicara. Dan ni keesaan pada zat dengan makna zat Tuhan tidak berjuzuk. Tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu kan. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala perkara yang baru. Yang baru dengan ni tubuh kita ni kan berjuzuk ni kan. Tuhan tidak berjuzuk macam tubuh kita. Maka Tuhan tak boleh nak katalah besar ke, tak boleh nak kata. Maha besar tu pakat Tuhan. Zat Tuhan besar, kecil, tak nak katalah. Kalau malaikah boleh kata.
Malaikat makhluk yang paling besar. Apa malaikat kita kata boleh kata besar? Sebab malaikat ni berjisim, jisim yang latif, jisim yang halus. Jisim yang dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Tapi berjisim. Sebab tu malaikat kita boleh kata besar. Tuhan tak boleh kata besar. Zat Tuhan. Sebab zat Tuhan tidak berjisim, tidak berjirim, tidak berjuzu. Zat Tuhan. Itu mana tu? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawa. Ada situ dah. Ada situ dah. Tapi hak ni kupas panjang pula ni. Biar jadi terbuka pula. Dah keesaan pada sifat. Kita dah ngaji Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan kan? Sifat kesempurnaan. Kudrah, sifat kesempurnaan. Iradah, sifat kesempurnaan. Kalau kudrah sifat kesempurnaan, di Allah satu kudrah je lah. Kena ada dua kudrah. Satu kudrah tak padan nak kerja banyak. Maknanya, kudrah Tuhan tidak sempurna. Kan kita duduk ngaji mula-mula kita duduk pegang kan. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya kan. Kudrah adalah sebahagian dari sifat kesempurnaan. Maka kudrah pun sifat kesempurnaan. Maka esalah pada sifat. Satu je lah kudrah. Satu je lah iradah. Satu je lah ilmu. Itulah pegangan kitanya. Tapi hal dalam wahdah ni didetail pula situ. Sampai ke pecah 3 zat, sifat, perbuatan. Tiap-tiap satu ni pecah pula 2 jadi 6 keesaan. Ni secara perhalusi pula. Mana kalau berulang-ulang yang sama pun tak apa. Iza taqarrara. Berulang kejap. Sebab ini dalam ilmu pegangan. Al-khatar fi hazal fanni azim. Kebimbangan dalam ilmu tauhid ni besar kebimbangan. Ni dalam kitab tauhid ulama menyatakan bahawa kebimbangan dalam ilmu tauhid kebimbangan yang besar. Mana kita kena ambil tahu sokmo. Kena ambil cakna sokmo. Kalau bunyi pelik je anak kita ni, mu ngaji mana ni tauhid mu ni, kita kena tu lalu. Jangan buat lebih kurang. Jangan buat lebih kurang. Dia balik dia cerita bab ukur pekoh nampak macam mu ni mazhab lain dah mu ngaji ni. Kita malah bahasa orang muda ni biar. Kita orang tua mazhab Syafi'i sudah. Tak apa, tak mau bahasa pun. Lepas-lepas balik daripada kerja tempat jauh ni balik-balik. Duk cerita mak kalau setuh dengan ayah wuduk tak batal. Malah bahasa dengan budak ni. Malah cara-cara dia. Kita pakai batal dah sama-sama. Tak batal mak. Mana mu lah mu tak pakai tak batal pun. Kita malah cara. Tak apa. Biar ke dia. Dia mana kalau setuh dengan puan dia tak mau ambil semayang. Ada dia lah. Kita tak ambil semayang. Malah cara betul tak apa tu bab pekah benda khilaf je. Kalau bab tauhid dia cakap mu ni faham ke tak tauhid ni? Mak tak sedut using mak. Kita faham Dah tak kita kena ambil tahu molek. Kena ambil cakna molek. Sebab apa? Al-khata' fi hadzal fanni azim. Kebimbangan pada ilmu tauhid ni kebimbangan yang besar. Jangan kita buat dak cakna jangan. Tapi kalau pekah kita malah bahasa mu ni dah ngaji hak mazhab mana pula. Mazhab Syafi'i pun dah habis nak ngaji hak lain. Lepas tu nak nyuruh orang pula dah. Nak balik kucar pula. Buat jadi kucar pulaknya. Apa salah kalau setuh lagi puang. Kalau kata ambil semula. Banyak ayat ke dia. Tak susahnya. Tapi kalau kita malah bahasa, malah duli kau anda mulah. Hak pekah tu, hak benda khilaf. Tak apa tu. Tauhid kena ambil tahu molek. Lepas tu biar ulang-ulang. Lepas tu dalam kitab ni dia detail. Padahal kalau kira keesaan pada perbuatan. Kudrah hurah lah nanti. Semua Allah buat. Tak, dicerita pula. Keesaan pada perbuatan, 2 makna. Tapi kedua-dua makna keesaan pada perbuatan ni duduk di bawah kudrah dah. Ni hak keesaan pada zat yang pertama ni. Zat Tuhan tidak berjuzu. Tu masuk dalam mukhalafatuhu ta'ala li hawadih dah. Mari sini. Jadi keesaan pada zat makna yang pertama, zat Tuhan tidak berjuzu. Macam zat makhluk, ni zat kita berjuzu banyak bahagian. Dan bersusung ini, bersusung macam makhluk ni. Hak zat banyak juzuk ni. Hak ni mustahil ni. Dinamakan dia
muttasil pada zat. Kam bilangan-bilangan. Muttasil yang berhubung pada zat. Kita ambil satu lagi. Dan bahawasanya Allah Ta'ala. Ini makna kedua. Makna kedua, keesaan pada zat. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada yang menduai baginya, bagi Allah pada zat. Tak ada Tuhan yang kedua. Hanya Allah je Tuhan. Maka jadi ia berbilang. Maka jadi ia berbilang ni jikalau ada menduai. Sekarang, ke mana kitab tu tulis? Bahawasanya Ta'ala tiada yang menduai baginya. Tiada yang menduai baginya, bagi Allah pada zat. Bukan gitu? Tiada menduai. Kita tulis mana? Saya ni salah tulisan dia ni. Tiada menduai. Baginya, bagi Allah pada zat. Tiada menduai. Maka jadi ia berbilang. Kalau tiada menduai, jadi berbilang. Buat apa pula? Ke mana hak dalam kitab? Hak jari baru tu. Dia tulis mana? Dan bahawa ini makna keesaan pada zat, makna yang kedua. Bahawasanya Ta'ala tiada yang menduai baginya, bagi Allah pada zat. Tak ada Tuhan yang kedua. Kan gitu? Lepas tu, maka jadi ia berbilang. Jadi mana? Maka jadi ia berbilang. Kalau tidak menduai, jadi berbilang mana pula? Tiada menduai, jadi esa. Sebab tidak menduai. Kenapa jadi berbilang? Mana? Maka tiada jadi ia berbilang. Maka tiada ada. Oh, maka tiada ada yang menduai pula. Lepas tu, maka jadi ia berbilang. Mana ayat dia? Saya ada ni hak cetakan baru ni. Ya, tulis je. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada ada yang menduai baginya pada zat. Ya tu. Tiada ada yang menduai. Tiada yang menduai. So, ni tiada ada yang menduai. So, tulis je. Tiada ada yang menduai baginya, bagi Allah pada zat. Tiada menduai, mana tak ada Tuhan yang kedua. Maka jadi ia berbilang. Berbilang mana tiada menduai. Ada ni. Bila tiada menduai, berarti esa. Esa, maka jadi ia berbilang. Berbilang macam mana pula? Sekarang, makna keesaan pada zat yang kedua. Apa makna keesaan pada zat? Dan bahawasanya tiada ada. Bahawasanya Ta'ala tiada ada yang menduai baginya, bagi Allah pada zat. Itu makna esa. Tiada menduai pada zat, dengan mana tak ada Tuhan yang kedua. Pada ni? Ini keesaan. Keesaan pada zat. Maka jadi ia berbilang. Jadi ia berbilang. Mana blok ni? Esa. Mana? Mana? Dia tafriq pada manfi. Dihurah hak sebalik. Tiada menduai. Kalau menduai, maka jadi ia berbilang. Dia dihurah hak manfi, hak sebalik. Ni kita. Ni kita. Pada ni. Kalau dia dihura, maka tu dihura, maka tu tafriq dihura. Kalau hura hak tiada menduai, maka tiada jadi ia berbilang. Itu baru betul dia hura tiada menduai. Maka tiada jadi ia berbilang. Itu panggil pun dia menghuraikan hak tiada menduai.
Maka tiada berbilang lah. Dia bukan hura tiada menduai. Di hura kalau menduai, maka jadi ia berbilang. Menduai dia di hura hak manfi, hak sebalik dia. Bukan tiada di hura tiada menduai. Kalau menduai, maka jadi ia berbilang. Ni kita. Faham tak ni? Ini tafriq hura. Misal kita tengok misal. Kadang-kadang dia didatangkan misal yang sebaliknya. Dia bukan misal hak kitab dia kata. Contoh-contoh ni. Ada orang tanya dalam kitab Hidayatus Sibyan. Air mutlak, air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang suci. Air mutlak lah. Seperti air mutlak ni, seperti air sabung, air tebu. Kata orang pula ni. Air mutlak, air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang suci. Misalnya seperti air sabung, air dia tulis air tebu, dia tulis dalam kitab tu. Jadi kalau orang faham kok gitu kok, baru jumpa air sabung air mutlak. Air tebu air mutlak. Nak cerita kat orang ni. Ni kitab ni. Glamour kita ni kalau ajar gitu. Air sabung air mutlak. Air tebu air mutlak. Air tebu dalam ismayang. Glamour lah kita ni. Orang pun mung ni ajar karuk ni. Main-main tunjuk kitab. Dia tunjuk kitab. Anda tengok ni. Seperti ni. Ni air mutlak ni. Air mutlak, air yang tidak bercampur dengan benda suci. Seperti mana ni? Seperti ni. Tengok ni. Air sabung, air tebu ni. Itu bukan misal kepada air yang tidak bercampur. Misal kepada air bercampur macam mana? Macam air sabung air bercampur. Macam air tebu. Itu bukan air mutlak tu. Dia misal bagi manfi. Ada ni. Sekarang air mutlak, air yang tidak bercampur dengan sesuatu benda suci. Dia misal hak bercampur. Itu misal seperti sabung, air sabung. Itu bukan wak misal yang tidak bercampur. Itu wak misal bercampur. Itu wak misal sebaliknya. Macam sini lah. Tiada menduai. Dihura, maka jadi berbilang. Tiada menduai. Tak jadi bilang lah. Ada tak? Dia hura, hak jikalau menduai. Kan? Ni payah kita. Kalau gitu macam mana pengarang? Kita baca sendiri. Tak faham ni. Siapa suruh awak baca sendiri? Orang dulu kitab nak buat payah. Sebab apa? Biar orang tak boleh baca sendiri. Kena cari tuan kitab. Tuan kitab mati dah, cari anak murid dia. Anak murid dia tak ada dah, cari anak murid pada anak murid. Tak ada dah, cari anak murid pada anak murid pada anak murid. Dia tak boleh baca sendiri. Orang sekarang dia sengaja tulis biar ayat mudah. Biar orang boleh baca tanpa cari saya menulis. Tak jadi gitu. Dia akan salah fahamnya. Dia tak sama dengan apa yang kita faham. Ada ni. Maka jadi berbilang ni, ini jikalau menduai. Dan berbilang ini dinamakan kam munfasil pada zat. Dua kam ini ternapi keduanya dengan wahdaniyah pada zat. Kam muttasil pun ternapi, kam munfasil pun ternapi. Kam muttasil ni macam mana? Kam muttasil ni satu benda yang banyak juzuk. Kam muttasil. Macam kita kata ni kita kata ni satu. Ni satu. Tapi banyak juzuk. Ada belah tudung, ada belah belah luar, belah dalam. Ni panggil apa ni? Berbilang yang muttasil, yang berhubung. Makna apa? Walaupun banyak juzuk tapi duduk di benda yang satu. Faham tak? Ni dia panggil berbilang yang muttasil. Hak munfasil ni gini. Berbilang, ni benda lain, ni benda lain. Ni zat lain, ni zat lain. Dia panggil munfasil yang berasing-asing. Pada ni. Satu Tuhan. Tapi Tuhan ni macam kita. Ada bahagian kepala, bahagian tubuh. Contohnya, atau mustahil. Dua Tuhan suku sakat. Mustahil juga ni dia panggil kam munfasil. Berasing-asing. Tuhan A, Tuhan lain. Tuhan B, Tuhan lain. Itu ternapi juga dengan keesaan pada zat. Cuma kita nak kenal hak kata kam muttasil macam mana. Yang berhubung macam mana. Satu Tuhan tapi banyak juzuk. Mustahil sama sekali. Hak munfasil ni dua Tuhan. Tuhan A lain, Tuhan B lain. Mustahil sama sekali.
Ni, kan muttasil pada zat pun mustahil, kan munfasil pun mustahil. Ada? Tak apalah, minggu depan sama pula muttasil munfasil tu. Macam sebut minggu lepas lah, kita ngaji tajwid kan. Mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Kena orang ngajar tajwid kena terjemah pula. Mak wajib muttasil. Muttasil mana apa? Tak terjemah dah, tengok tahu dah. Jaa malaikah. Ni mak wajib muttasil. Ada? Mana tengok tu? Ni mak jaiz munfasil. Kena belang-belang ngaji Quran duk menung muttasil ke munfasil ni? Muttasil ke munfasil ni? Bila nak selesai ngaji Quran? Tengok tu, ni mak wajib muttasil. Tengok tu, mak jaiz munfasil. Kadang-kadang baca comel, hukum kena. Kalau tanya mak apa tu? Tak reti nak jawab. Ada juga. Sama juga kita berpegang comel. Kita berpegang zat Tuhan tidak berjuzuk. Kita berpegang tidak ada Tuhan yang kedua. Berjuzuk tu kan muttasil ke munfasil? Musa dah tanyalah, mai duk kokang tak faham Mai duk muttasil pesir tu pening dia kata. Tapi dia akidah comel. Dia baca Quran betul. Tapi kalau tanya mak wajib ke mak jaiz tu? Tak tahulah wajib ke jaiz, tahulah. Dah tahu yang wajib ke jaiz. Tapi dia baca dia tahu nak buat. Gini baca gini. Gini baca gini. Dah gini tu mak apa tu? Tu kohmo dia kata. Ada juga orang pasang gitu. Dan ni. Bukan berarti kalau dak reti sebut tu berarti kita tak boleh nak baca, bukan kita tak reti nak sebut habaq kan muttasil munfasil, bukan makna pegangan kita tak ada, bukan kita comel dah. Tuhan, zat Tuhan tidak berjuzuk. Tuhan hanya satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Itu keesaan pada zat dua makna. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu. Tiada ada baginya dua sifat atau lebih. Seperti dua kudrah. Dua kudrah ni kalau ada dua sifat bagi satu jenis. Tengok misal mafi juga tu. Ada ni. Ni. Tadi tafriq maka dihurah hak sebalik. Ini misal. Ada. Nak baca minggu depan ni. Mana tiada baginya bagi Allah dua sifat. Tak ada dua kudrah, tak ada dua iradah. Itu keesaan pada sifat. Mana seperti misalnya tiada dua sifat ni. Seperti dua kudrah ataupun tiga. Hak tu berbilang sifat tu. Dia buat misal kepada hak manfi. Cerita tiada bagi Allah dua sifat. Tak ada dua kudrah di Allah. Tak ada dua iradah di Allah. Mana misal tiada dua sifat ni. Seperti dua kudrah. Dua kudrah ni ada dua sifat. Anda panggil apa? Misal sebalik. Macam tadi lah. Air mutlak, air yang tidak bercampur. Misalnya, air sabun. Itu misal bercampur. Misal sebalik dia panggil ni. Seperti dua kudrah atau tiga. Ini misal bagi Allah ada dua sifat ataupun lebih. Ini tidak keesaan pada sifat. Keesaan pada sifat bahawasanya Ta'ala tiada baginya bagi Allah Ta'ala dua sifat ataupun lebih daripada jenis yang satu. Ini keesaan pada zat, pada sifat makna yang pertama. Wallahu a'lam.